Dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya, Pacar Rahim. Hari ini kami bersiaran seperti biasa secara langsung dari Wisma Bernama. Saya ditemani teman pengacara. Saya rasa macam dah lama tak bertemankan jejaka yang di sebelah saya ni hari ini. Pasti kerinduan itu semakin menebal. Cik. Sangat. Di awal pagi ni saya tak bolehlah pagi-pagi sebab bila ada orang buat lawak pagi. Tapi kita mulakan pagi kita dengan ceria. Ini yang penting. Assalamualaikum. Selamat pagi seluruh rakyat Malaysia. Salam kerajaan perpaduan kita kali ini. Banyak perkembangan menarik dan juga sedikitlah reformasi dan saya bagikan memandangkan kerana semangat yang dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan dimaklumkan pagi ini yang menariknya perjumpaan berlangsung di antara Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 bersama dengan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Betul. Yang antara lain dikabarkan yang dilaporkan oleh media dikabarkan akan wujudnya pembentangan nama-nama sedalam kabinet, tetapi kesahihan itu nanti kita dengarlah sama ada Perdana Menteri ke-10 akan bagi maklumkan kepada kita dalam sidang media, mungkin ada ataupun tidak situasi itu berlaku. Cuma yang pasti kita semua masih menantikan siapakah ahli-ahli kabinet yang akan dibentuk di dalam kerajaan Malaysia, khususnya kalau kita ni kita mestilah Kementerian komunikasi dan nak tahu media. siapa bos betul, kita kan. Betul. Jadi kita nantikan siapakah agaknya yang akan membarisi kabinet baru yang akan diketuai oleh Perdana Menteri baru kita Anwar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kita nak teruskan Nila, tapi sebelum apa-apa tu sebenarnya Dini, pagi-pagi ni kita gelak-gelak juga, tapi yang penting kita kena sarapan dulu. Dah sarapan ke belum? Dah tahu dah jawapannya kan. Tapi tak, yang pentingnya setiap pagi tu kita kena mulakan hari kita dengan sarapan yang berkhasiat. Yang penting kopi dulu, makan dulu, dan makan antara sarapan yang kita boleh di pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni, tak kopi lah, apa lagi? Itu antara yang terbaik lah. Kalau saya kopi lah dulu kan. Sarapan nanti dulu, tapi minum kopi tu penting untuk waktu pagi. Betul. Baik, ini satu laporan menarik untuk kami kongsikan kepada anda, bercakap tentang semalam berkaitan tentang hari HIV sebenarnya, dan antara yang menarik ini adalah tentang jangkitan baru HIV ni di Malaysia menurun 70% dalam tempoh 20 tahun sebagaimana telah pun direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan perkara ini telah pun dimaklumkan sendiri oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam iaitu Datuk Dr. Nurhayati Rusli memaklumkan bahawasanya jangkitan baru HIV atau AIDS di negara ini mencatatkan penurunan sebanyak 70% dalam tempoh 20 tahun kebelakang ini. Banyak sebenarnya pelan intervensi telah pun dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi memastikan supaya isu ini dapat kita sama-sama selesaikan, kerana kita pun tahu betapa seriusnya permasalahan berkaitan tentang isu HIV dan juga AIDS ini. Dan menarik juga antara perkara-perkara yang dilakukan adalah akses kepada perkhidmatan itu. Betul. Diperluaskan oleh kerajaan. Tapi Dini, tahukah juga Malaysia antara salah satu negara yang berjaya mencapai sifar jangkitan HIV dari ibu hamil ke bayi dalam kandungan. Jadi itu pada saya merupakan satu pencapaian yang agak bagus, terutamanya untuk kita mengurangkan jangkitan HIV dan juga untuk kita mungkin mana tahu satu hari nanti dapat kita end the pandemic of HIV. Dan satu lagi menarik untuk tahun 2023, menurut Dr. Nurhayati sendiri bahawasanya pasangan yang ada ODHA ni ataupun mereka yang hidup dengan HIV ini mempunyai akses selepas ini di klinik-klinik kesihatan kerana akan diperluaskan lagi. Cuma tadi bercakap tentang ibu mengandung itu dah kita sampai tahap zero lah kan, sifar. Tetapi yang membimbangkan sedikit walaupun ada penurunan kes bagi tempoh 20 tahun ini, bagi mereka yang berumur 13 hingga 39 tahun kadar jangkitan terhadap isu ini agak membimbangkan kerana berlakunya peningkatan sehingga 80%. Oleh itu kita harapkan supaya advokasi berkaitan tentang perkara ini dapat dilakukan dan diperbanyakkan supaya ramai daripada rakyat Malaysia lebih cakna tentang perkara ini, dan lebih penting juga stigma kita
Sehingga masyarakat kepada mereka yang menghadapi penyakit ini, janganlah kita mensisih-sisihkan mereka. Betul tu. Baik, kita teruskan pula ke petikan berita kita yang kedua. Di Sabah, jadi lebih 8,000 kad pendaftaran nelayan telah pun dikeluarkan sehingga November ini. Jabatan Perikanan Sabah mengeluarkan sebanyak 8,581 kad pendaftaran nelayan. Diberitahu kepada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi antara orang kata benefit kad nelayan, adanya kad nelayan tersebut adalah mereka layak memohon bantuan allowance sara hidup nelayan sebanyak RM300 sebulan dan juga subsidi minyak bagi membantu meringankan beban para nelayan di negeri Sabah. Jadi para nelayan tradisi ini juga diberi latihan dan juga pelbagai insentif untuk memantapkan lagi pengetahuan serta kecekapan dalam aktiviti penangkapan ikan. Jadi diharapkan dengan inisiatif ini dapat membantu lagi nelayan-nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan juga inilah masalah kekurangan meningkatkan hasil. Dan membantu sebenarnya kita untuk kita makan setiap hari adalah bekalan makanan untuk kita. Betul. Kita kena bagi tabik hormat kepada mereka ni kerana bersusah payah untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain itu juga tadi kita bermula pun gelak sebenarnya sangat. Memang hidup kat Malaysia cukup sejahtera. Seronok sebab indeks kesejahteraan rakyat Malaysia juga meningkat sebanyak 1.3% untuk tahun lepas. Ini adalah satu penilaian dilakukan oleh Prestasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia ataupun IKRM bagi tahun 2020, meningkat sebanyak 1.3% berbanding pada tahun sebelumnya berdasarkan kepada angka yang dibuat oleh Jabatan Statistik Malaysia ataupun DOSM. Dan yang menariknya berkaitan perkara ini ada dua sub-thing yang dia akan lihat, itu tentang sektor ekonomi dan sosial. Maksudnya dia nak menilai tu banyak perkara dia akan lihat. Salah satu sosial tadi sebut tadi. Bagaimana interaksi antara masyarakat. Mungkin macam tadi saya gelak dari awal tu kan. Sejahtera lah kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Pagi ni kita pun berasa dalam keadaan happy go lucky je lah kan. Hari Jumaat ni. Yelah, hari Jumaat kita dah nak ke hujung minggu. Kita nak ke hujung minggu. Kita nak bercuti. Bercuti je tahun ni kan. Baik, itu antara yang menarik dan pastinya kita nak saksikan juga apakah laporan cuaca sebab ni hujan sekejap hujan. Hari tu hujan agak lebat juga di Kuala Lumpur. Banyak juga kawasan yang telah dinaikkan air, dah banjir. Jadi kita nak peka dengan keadaan sekeliling. Kita nak lihat dulu ramalan cuaca buat hari ini dan seterusnya ke bilik berita bersama teman penyampai kami di sana. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Palavin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan mengenai pelantikan barisan Kabinet kini hampir selesai dan berharap ia dapat diumumkan dalam masa terdekat. Datuk Seri Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan dalam pada itu berkata beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada 8 pagi hari ini. Dalam Majlis Ramah Mesra Reformis di Sungai Long Kajang malam tadi, beliau memohon maaf terpaksa bergegas menyelesaikan masalah berkaitan isu Kabinet dengan semua komponen berikutan harus segera bentuk barisan jemaah menteri dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Perjalanan majlis itu disiarkan secara langsung dalam laman Facebooknya. Perdana Menteri dijadualkan ke Perak hari ini antara lain untuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta pada pukul 10 pagi. Selepas itu, beliau dijadual mengadakan sesi tinjauan mesra di Pasar Tanjung Rambutan, lawatan tapak klinik kesihatan Manjoy dan kemudian solat Jumaat dan kenduri rakyat di Masjid Muhammad Al-Fatih, Taman Jati Ipoh. Jabatan Pengairan dan Saliran GPS meramalkan kemungkinan berlaku banjir di Rompin Pahang mulai 8 malam hari ini. GPS dalam kenyataan memaklumkan lokasi yang diramal banjir ialah di Jambatan Kampung Kedai dan kawasan di sekitarnya.
Ramalan itu adalah berdasarkan makluman ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia dan hasil simulasi model ramalan banjir susulan amaran hujan berterusan. Menurut kenyataan itu, banjir yang diramalkan boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dijangkakan. Amaran ini dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa atau agensi-agensi pengurusan bencana banjir. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang publicinfobanjir.water.gov.my, Facebook @publicinfobanjir dan Twitter @jps_infobanjir. Kerajaan Persekutuan diminta untuk tidak mendiskriminasi kelulusan peruntukan bajet kepada negeri yang ditadbir pembangkang. Calon Perikatan Nasional Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin berkata, setiap peruntukan yang dibelanjakan adalah bagi menyelesaikan isu setempat demi kesejahteraan rakyat tanpa mengira parti. Jadi kalau kerajaan yang ada pada hari ini bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah rakyat, dia tak kira lah kawasan pembangkang bukan peruntukan demai pada saya. Itu tanggungjawab kerajaan melalui jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan yang telah pun membuat perancangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Datuk Azman ditemui ketika sidang media di bilik gerakan utama PN di Kampung Sungai Seluang semalam. Beliau membidas sedemikian selepas calon Barisan Nasional, Datuk C. Sivaraj memaklumkan beliau selaku calon dari BN yang menyertai kerajaan perpaduan dapat membantu mendapatkan peruntukan RM400 juta bagi mengatasi masalah banjir kilat di sekitar Padang Serai. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Tanggal 3 Disember setiap tahun merupakan hari yang cukup istimewa buat golongan orang kurang upaya OKU di seluruh dunia. Ianya mula diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1992. Hari yang cukup istimewa buat warga OKU ini bukan sahaja sebagai acara kemuncak bagi meraihkan dan mengiktiraf golongan ini, tetapi juga memberi kesedaran kepada masyarakat awam mengenai golongan istimewa ini. Di Malaysia, sambutan Hari OKU yang dilaksanakan setiap tahun merupakan manifestasi penghargaan rakyat Malaysia kepada kumpulan istimewa ini. Pelbagai kejayaan yang telah dicapai oleh golongan OKU di Malaysia sama ada dalam sektor ekonomi, perkhidmatan, malah dalam bidang pendidikan. Ayo sama-sama kita bangkit membina dunia pasca COVID-19 yang inklusif, aksesibel dan mampan bagi orang-orang upaya. Di sebalik kekurangan fizikal yang mereka hadapi, ianya tidak pernah menjadi penghalang kepada golongan OKU ini untuk terus cemerlang di pelbagai lapangan. Tahun 2020 turut mencatatkan sejarah istimewa kerana buat pertama kalinya pengerusi bernama bukan sahaja dipegang oleh wanita tetapi juga seorang senator yang mewakili golongan OKU. Transformasi ke arah pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memenuhi aksesibiliti dan kesaksamaan OKU merupakan tema bagi sambutan Hari OKU tahun ini. Baik, itu antara warna-warni yang dapat kita saksikan betapa meriahnya sebenarnya Hari OKU sedunia ini, dan kita sangat meraihkan dan menghargai golongan ini kerana mereka ini sama dengan kita, banyak membantu dan juga membangunkan negara dalam apa jua aspek sekalipun. Dan saya kalau paling suka sebenarnya kalau saksikan sukan Paralimpik. Betapa hebat mereka, dan Malaysia ni antara negara yang sangat disegani sebenarnya. Nama-nama besar tu kalau saya sebutkan, saya percaya ramai dah kenal dah. Setiap tahun memberikan sumbangan pingat emas yang cukup hebat kepada negara kita. Jadi sebenarnya kita menyambut Hari OKU Antarabangsa 2022 sebenarnya 3 Disember, jadi besok lah. Dan juga sambutan Hari Braille sedunia. Bersama kami di studio pada hari ini kita ada Encik Silaturahim Dahman, merupakan pengerusi eksekutif merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Profesor Datuk Dr. Yasmin Hussein, Dekan Fakulti Pendidikan dan Pengajian Liberal City University Petaling Jaya. Assalamualaikum dan selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Salam. Baik, kita mulakan
sambutan atau perbincangan kita tentang sambutan Hari OKU Hari OKU antarabangsa sebenarnya. Mungkin boleh mulakan dengan Prof nak beritahu kita apakah tema sambutan untuk tahun ini. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memang kalau ikutkan tema kita pada tahun ini agak panjang sedikit. Ya, iaitu transformasi ke arah pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memenuhi accessibility dan kesaksamaan OKU. Jadi di sini kita lihat ya bahawa kita melihat kepada Sustainable Development Goal kita yang ke-8, yang ke-10 yang tadi Cik Ashraf sebutkan juga tentang peranan yang dimainkan oleh OKU kita dalam sukan-sukan Paralimpik. Malaysia memang gahlah ya, kita selalu memang menantilah pingat-pingat yang menangi. Jadi sebenarnya kat sini kita nak melihat kepada salah satunya bila kita sebut tentang transformasi, kita nak melihat kepada employability, iaitu OKU kita mendapat hak mereka untuk bekerja. Terutama bila kita kata Malaysia nak mencapai kepada 1%. So we still have not reached. Kita masih belum lagi mencapai ke tahap itu. Ada organisasi yang dah capai tetapi banyak organisasi belum capai. Jadi kita nak melihat bagaimana transformasi ini dapat kita laksanakan di Malaysia supaya OKU kita ini mendapat peluang pekerjaan. Selain daripada itu, kita juga nak melihat kepada kesamarataan, hak sama rata ya bagi OKU kita ini. Bagaimana kita nak buat dalam pendidikan, dalam politik. Kita tengok YB Rasadibah kita dah jadi senator. Kita nak pastikan lepas ini besok akan ada lagi golongan kita, golongan OKU kita yang mendapat hak untuk bersama-sama dalam parlimen dan sebagainya. Dan kita juga nak melihat kepada kesamarataan anak-anak ini dan melihat kepada bagaimana inovasi dapat dilaksanakan, terutama bagi menonjolkan, kita nak tonjolkan keupayaan anak-anak kita ni. Saya selalu sebut anak-anak kita because kita dah biasalah bekerja dengan anak-anak OKU ni. So saya lebih senang bercakap anak-anak kita. You know, mereka ni lah adalah anak-anak yang kita patut santuni supaya masa hadapan mereka kita nak tengok hala tuju mereka ke mana, and kita nak pastikan mereka ni ada hak sama rata dengan yang lain. Itu yang nak saya sampaikan. Baik, dalam konteks ini juga saya nak menilai bagaimana realitinya di Malaysia ni, khususnya bilangan-bilangan OKU yang berada di Malaysia ni. Mungkin saya boleh bersama dengan Encik Silaturahim ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Rahim. Cikgu Rahim, saya nak tanya juga tentang bilangan OKU di Malaysia. Adakah kita mempunyai populasi yang besar, dan dalam konteks akses oleh OKU ni untuk mendapatkan peluang-peluang itu, adakah peluang-peluang itu sentiasa terbuka dan ada? Ya, baik. Terima kasih. United Nations menganggarkan setiap negara akan mempunyai sekurang-kurangnya 10 hingga 15% penduduknya yang terdiri daripada OKU, ya, dari pelbagai kategori. Jadi kalau kita lihat negara kita sekarang yang dianggarkan 32 juta, kalau 10% bersamaan 3.2 juta, ya, itu angka yang besar, ya. OKU penglihatan saja seperti saya ini yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah melebihi 50,000. Tetapi itu tidak termasuk yang belum berdaftar. Jadi kalau kita tengok dalam konteks tema Hari OKU tahun ini, ya, iaitu transformasi ke arah pembangunan inklusif, apalagi itu bagaimana inovasi, ya, dapat membantu untuk mencapai accessibility dan kesaksamaan OKU. Sebenarnya tema ini, ya, melaung-laungkan satu perubahan ataupun satu pengijrahan, ya, dalam dasar polisi dan juga undang-undang, ya. Bila kita menggubal sesuatu undang-undang, contohnya Akta Orang Kurang Upaya 2008, ataupun apa-apa juga bentuk polisi, dasar, ya, pelan tindakan untuk golongan ini, kita melihat kepada perubahan keseluruhan ekosistem, ya, yang melibatkan komuniti ini. Dasar yang dibuat untuk mereka hendaklah bersifat mesra OKU dengan mengambil kira pandangan mereka, ya,
dan pelibatan mereka dalam penggumbalan undang-undang atau sesuatu dasar itu. Jika dasar tak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan yang membawa impak kepada golongan ini, ya, maka dasar itu boleh dikatakan tidak membawa kesan lah, ya. Jadi sesuatu perubahan yang kita buat harus melihat kepada institusi, ya, dan agensi-agensi yang mengendalikan kumpulan ini, bukan setakat kepada melihat kepada pemerkasaan OKU secara individu, ya, malahan institusi, agensi, pihak berkuasa tempatan, ya, dan malahan di peringkat kerajaan persekutuan, ya, harus melihat yang pembangunan OKU itu adalah agenda penting di dalam negara kita. Ia bukan setakat agenda yang bersifat kebajikan. Kerana selagi kita melihat pembangunan inklusif, ya, inovasi dan sebagainya ini di tahap kebajikan, maka selama itulah, ya, kita akan mewujudkan mentaliti dan mindset welfareism yang saya panggil di kalangan OKU ini, yang lebih suka menunggu dan mendapat faedah. Sebaliknya, kita harus melihat kepada pengijrahan, ya, daripada mentaliti menunggu dan mendapat faedah itu kepada mentaliti yang ingin menyumbang kepada pembangunan negara dalam semua aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, ya. Kalau OKU nak bertanding di peringkat pilihan raya, silakan, ya. Kita tidak harus mencari alasan untuk menidakkan kehendak mereka itu. Ya, itulah, ya, yang saya rasa ingin dilaung-laungkan oleh tema tahun ini. Mungkin sama ada Prof ataupun Cik Rahim boleh ceritakan sikit, bila dalam 2-3 tahun yang lepas ni dengan negara berhadapan dengan pandemik, apakah mungkin kesan ataupun impak yang besar yang dihadapi oleh golongan dan komuniti OKU, adakah ia masih dirasakan sehingga hari ini ataupun mungkin telah pun beransur pulih? Okey, untuk kesan pandemik tempoh hari kan, sebenarnya bila kita melihat, ya, kita kata PKP, anak tak dapat bersekolah, itu dan ini. Tapi sebenarnya kesannya sangat positif. Pada saya lah sangat positif. Di mana selama ini kita melaung-laungkan untuk ibu bapa melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak. Jadi masa pandemik ni, ibu bapa memang mereka melibatkan diri, melihat apa yang boleh anak itu buat, ya, sebab berada di rumah. Dan bagaimana guru pula menggunakan kebolehan-kebolehan mereka dalam menggunakan peralatan ICT untuk mengajar anak-anak ni. Dan kesannya sekarang ni kita dapati bahawa ibu bapa terus membantu walaupun di sekolah, dan guru-guru masih juga menggunakan peralatan-peralatan tu untuk pengajaran. Nampak tak? Sebab kadang-kadang memang kementerian banyak nak memastikan banyak benda-benda yang baru, terkini berkaitan dengan approach ataupun tata cara pengajaran. Jadi kita dapati melalui COVID ni, saya suka menyebut tentang apa yang mantan KPPM kita kata, connecting the dots. Inilah yang kita dapat sekurang-kurangnya menyambungkan titik-titik nokta ini tadi untuk menjadikan lebih baik. Tapi memang kesannya ada. Kesan contohnya anak-anak ini, ya, terutama bagi anak-anak yang kurang upaya pembelajaran. Kalau datang ke sekolah pun, sebulan belajar tak tentu dapat. Sehari tak datang, terus hilang. Jadi bila mereka tak datang ke sekolah, banyak yang kata orang mereka tertinggal. Tetapi kita lihat kesannya memang masih ada lagi yang ibu bapa takut nak menghantar anak ke sekolah lagi, sebab dia kata pandemik ni masih ada lagi kan. Tetapi kebanyakannya telah mula sedar tentang kewajipan mereka terhadap apa yang mereka boleh laksanakan bersama dengan guru-guru bagi kemenjadian anak-anak ni tadi. Memang kita rasai. Ya, memang kita dapat. Ini satu perkara yang menarik, dan selepas ini kita nak lihat juga bagaimana dalam konteks peluang-peluang baru yang mungkin boleh diterokai dan diberi kepada golongan OKU ini bagi kita sama-sama membangun khususnya dalam konteks kehidupan, ekonomi dan juga dalam konteks negara itu sendiri. Dan sebenarnya kita akan pertanyakan selepas ini dalam Apa Khabar Malaysia.
Baik, kita masih lagi bercakap tentang Hari OKU Antarabangsa 2022 dan juga sambutan Hari Bil Sedunia. Dan saya nak memahami isi hati golongan OKU ini lebih mendalam lagi. Maka saya nak bertanya kepada Cikgu Rahim. Cikgu Rahim, saya nak bertanya dari sudut hati dan juga sanubari golongan OKU ini, mungkin kami ini tidak perasan. Apa yang sebenarnya golongan OKU ini mahukan dalam konteks peluang-peluang itu supaya kita sama-sama dapat membantu antara satu sama lain? Baik, sebenarnya kalau kita tengok belanjawan tahun 2023 yang dibentangkan bulan lepas, sebanyak 1.2 bilion diperuntukkan untuk kategori OKU yang merangkumi pelbagai bidang lah, termasuk pendidikan, usahawan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Jadi sebenarnya peluang-peluang ini diwujudkan untuk memberi peluang kepada mereka memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Bila cakap tentang kehendak dan keperluan OKU ini, mungkin kehendak itu sama kerana OKU atau tidak adalah manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Keperluan juga mungkin sama. Cuma yang berbeza adalah tata cara dalam mencapai kehendak atau keperluan itu. Sebagai contoh, ketika orang sibuk memanfaatkan social media sosial untuk menyampaikan sesuatu maklumat, OKU juga, khususnya orang OKU penglihatan yang tidak dapat membaca tulisan biasa itu, juga ingin menggunakan kemudahan itu. Tetapi tata caranya berbeza. Mereka tidak membaca telefon pintar atau skrin dengan mata kasar. Mereka menggunakan perisian khas yang disebut perisian pembaca skrin. Yang menjadi halangannya apabila maklumat itu atau aplikasi itu atau ekosistem itu tidak dibangunkan dengan konsep mesra OKU. Contohnya, orang sering menggunakan gambar untuk berbicara, sebab a picture tells 1,000 words. Tapi gambar tidak mesra OKU penglihatan, for example. Jadi apabila kita membangunkan sesuatu sistem, sesuatu infrastruktur, sesuatu maklumat, dari peringkat awal itu hendaklah mengambil kira keperluan golongan yang inilah, golongan ini. Kerana apabila sesuatu kemudahan atau sistem itu sudah terbina, kemudian baru kita nak bincangkan untuk mengubah suainya, untuk membuat pengubahsuaian. Maka kita melihat kepada keperluan OKU itu sebagai apa yang kita panggil afterthought, sesuatu yang kita fikirkan kemudian, which is wrong, which is not right. Kita harus melipatkan keperluan mereka tu dari peringkat transformasi asal tu, dari peringkat penjarahan awal tu, dari peringkat inovasi. When we innovate sesuatu yang baru itu, kita harus ada accessibility in mind. Apa ini, konsep accessibility itu harus wujud di peringkat perangkaan itu. Jadi bila cakap tentang hati dan perasaan OKU ni, mungkin mereka akan berakhir dengan kekecewaan, apabila kemudahan yang ada itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya akibat daripada kekurangan fizikal yang ada pada mereka. Another example lah, kalau kita masuk restoran, menu-menu di dalam restoran, di dalam cafeteria, di dalam hotel dan sebagainya ni tidak disediakan di dalam bentuk yang boleh dibaca oleh orang yang tidak dapat melihat. Bagaimana mereka dapat memilih makanan atau kemudahan yang ada di dalam menu atau katalog itu, sekiranya kemudahan itu tidak
ditulis dalam alternative format yang boleh mereka akses. Ya. Jadi kita melihat perkara ini sebagai mungkin benda yang remeh, tetapi besar isunya di kalangan mereka ini. Ya. Sebab itu saya rasa tema tahun ini transformasi ke arah pembangunan inklusif, diikuti dengan peranan inovasi dalam memenuhi accessibility dan kesaksamaan OKU ini, ya, tepat sekali pada masa dan keadaan semasa, bukan saja dalam negara, malahan dalam dunia. Ya, kita melihat kepada kesan daripada COVID-19, kita melihat peperangan yang berlaku di Ukraine dan negara-negara lain. Apakah kesannya kepada OKU? Ya, ini secara memberi kesan secara langsung sebenarnya kepada secara OKU. langsung atau tidak langsung kita melihat kepada climate change, kita melihat kepada food crisis. Kerana dalam keadaan krisis, ya, golongan yang terpinggir seringkali menggolongan yang akan tertinggal, ya, akan menjadi bangsa di dalam keadaan-keadaan di mana berlakunya sesuatu krisis. Baik, Syarif. Kita nak bertanya kepada Prof di akhir ujung perbincangan kita, nak tanyalah mungkin harapan Prof sendiri, bagaimana negara boleh lebih memacu ke arah satu negara yang lebih inklusif untuk golongan OKU. Okey, bagi pendapat saya lah, bagi memacu ke arah inklusiviti bagi orang-orang OKU ini, kita kena pastikan bahawa, ya, semua orang kena faham, semua orang kena ada apa kata orang perasaan dan awareness tu tadi. Sebab bila kita faham siapa, bagaimana dan apa boleh kita bantu, yang itu yang sangat penting. Sebab mereka ni mempunyai harapan dan aspirasi yang banyak. Betul. Ya. Dan kita di pihak Kementerian Pendidikan, saya sebagai mantan pengarah bahagian pendidikan khas yang menjaga semua anak-anak OKU ni, kita di bahagian pendidikan khas di Kementerian Pendidikan banyak perkara yang telah kita laksanakan bagi memastikan anak-anak ni berjaya dan mempunyai masa hadapan. Tadi bila saya berbual dengan salah seorang OKU penglihatan, dia mengatakan bahawa persepsi masyarakat bahawa bila sekolah pendidikan khas ni maknanya bagi anak-anak golongan yang memang yang tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya bila kita menjadikan sekolah, contohnya sekolah pendidikan khas STAPA untuk anak-anak kurang upaya penglihatan, the students, anak-anak di situ mendapat 8A, 9A untuk SPM. Jadi masyarakat perlu mempunyai, ya, pemikiran bahawa apa yang disediakan oleh pihak kerajaan adalah untuk kemenjadian anak-anak ini. Dan pihak-pihak universiti juga sekarang ini yang telah mula menerima golongan OKU untuk belajar di universiti. Contohnya universiti yang saya bekerja sekarang di City University, pihak kami juga memikirkan bagaimanakah kita boleh menerima pelajar-pelajar ni selepas persekolahan mereka, sebab kita nak pastikan mereka mendapat pekerjaan dan peluang yang sama rata dengan anak-anak yang lain. Dan bagaimana kita boleh menyediakan peralatan-peralatan yang sesuai untuk mereka. You know, benda-benda ni semua sangat penting. Masyarakat kena ada kesedaran. Ini yang penting. Kesedaran daripada masyarakat sangat penting dan sangat kalau tinggi. macam tadi Cikgu Rahim menyebut bahawa perkara-perkara yang orang OKU dak. Kalau kita jalan kat Brickfield, kalau Ashraf kan juga jalan kat Brickfield, laluan untuk OKU penglihatan tu, tiba-tiba ujung tu dah ada kereta parking. So how? Kan? Kesedaran daripada masyarakat seperti kita kesedaran ini daripada masyarakat. Jadi keperluan itu. bila ada kesedaran daripada masyarakat, maka negara kita akan terus maju. Betul. Seperti negara itu adalah antara kunci utama untuk menyelesaikan perkara ini. Baik, terima kasih atas pandangan dan juga satu perkongsian menarik. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bicara soal EQU ini kerana ini satu segmen yang cukup besar untuk kita berbicarakan bersama. Terima kasih kepada Datuk Profesor Dr. Yasmin Hussein dan juga Encik Selatul Rahim Dahman dalam perkongsian ini. Dan selepas ini kita nak main terbang-terbang pula. Kita nak terbang sekejap. Kemana kita nak terbang? Kita ke Kuantan untuk dengarkan laporan daripada rakan tugas kita berhubung tentang satu lagi penerbangan yang telah pun dibuka di sana. Dibuka kembali. Dibuka nak tahu kembali. apa? Jom kita bersama dengan rakan tugas. Terima kasih rakan setugas. Sedikit perkongsian dan perkembangan di Pahang. Hari ini yang saya akan kongsikan bersama anda adalah mengenai syarikat penerbangan tambang rendah daripada Singapura yang kembali menjalankan operasi di Kuantan selepas 2 tahun terhenti akibat pandemik COVID-19.
Syarikat Penerbangan Taman Rendah Singapura Scoot hari ini kembali meneruskan operasi bagi laluan terus dari Republik itu ke Kuantan selepas ia dihentikan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, Pahang merupakan lokasi keempat di Semenanjung syarikat penerbangan itu menjalankan operasi selepas Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Pulau Langkawi. Menurut beliau, ini sekaligus menunjukkan keyakinan syarikat penerbangan itu terhadap sektor pelancongan di Malaysia yang merangkumi pelbagai aktiviti dan destinasi menarik. Katanya, Tourism Malaysia juga berharap dengan penerbangan ini akan merancangkan lagi aktiviti pelancongan terutama di Pantai Timur dengan kedatangan pelancongan antarabangsa. Penerbangan itu beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada hari Rabu, Jumaat dan Ahad dengan waktu ketibaan di lapangan terbang Sultan Ahmad Shah pada 11.15 pagi selepas bertolak dari lapangan terbang Changi Singapura pada 10.15 pagi. Pahang merekodkan lebih 6.6 juta pelancong tempatan dan antarabangsa setakat September dan menyasarkan 8 juta pelawat menjelang akhir tahun ini. Iskandar Mirza berkata demikian pada sidang media di lapangan terbang Sultan Ahmad Shah di sini yang turut dihadiri Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Bahagian Pembangunan Datuk Razihan Azharuddin. Turut diadakan di lapangan terbang itu adalah acara sambutan bagi menyambut ketibaan pertama penerbangan Scoot yang membawa 75 penumpang dari Singapura. Itu sahaja perkongsian saya dari Biro Pahang. Terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Piala Dunia FIFA 2022 pastinya memberikan peluang kepada pengunjung dari serata dunia merasai pengalaman dan hospitality Qatar. Bagi yang mahu mencari kelainan dan keluar dari suasana Piala Dunia, perkampungan budaya Qatar di Doha boleh menjadi tempat lawatan sekaligus memberikan pengalaman berbeza buat anda. Pelbagai subjek yang boleh dilawati di kompleks perkampungan budaya Qatar ini antaranya seperti muzium, galeri seni, masjid, restoran, taman, pentas terbuka, amfiteater selain bukit buatan manusia. Pengarah Perhubungan Awam dan Komunikasi Yayasan Kampung Budaya Qatar, Salim Mahmud Almari berkata, Perkampungan Qatar merupakan sebuah projek perintis bersepadu yang mengumpulkan elemen budaya, hiburan, pelancongan yang mana kesemua elemen berkenaan merupakan daya penarik kepada pelancong untuk melawat perkampungan berkenaan. Tambahnya lagi, pantai sepanjang 1.5 km yang terdapat di tempat tersebut menambahkan lagi keistimewaan Kampung Budaya Qatar ini. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita terbang ke Qatar. Baik, saya nak terbang ke Qatar. Tadi kita dah terbang ke Kuantan, sekarang nak terbang ke Qatar pula. Tapi kalau ke Qatar tapi kena ada higher travel. Kita masih berada di dekat sini. sinilah. Bercakap soal Piala Dunia ni, saya sedih sikit lah pagi ni. Kenapa? Pasukan pilihan tak berjaya layak ke peringkat seterusnya kalah di peringkat kumpulan. Jerman kalah. Tapi saya masih setia walaupun tewas di peringkat kumpulan, saya tak adalah cari kumpulan lain. Macam tu. Kena baca siap-siap. Okay. Baik, masih lagi kita berbincang mengenai masih lagi dalam topik Hari OKU Antarabangsa 2022, tapi kali ini kita bersama dua mahasiswa yang kita akan berbincang mengenai orang kurang upaya dan juga pendidikan. Ashraf. Jadi bersama kita pada hari ini Muhammad Nur Hafiz bin Razali merupakan pengasas dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Universiti Malaysia Terengganu dan juga Muhammad Azharuddin bin Azmi, mantan yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Istimewa Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat datang kedua-duanya. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini untuk kita berbincangkan mungkin serba sedikit cabaran dan sebagainya yang dihadapi sebagai mahasiswa. Bukan sahaja mahasiswa tetapi juga mahasiswa OKU. Dan untuk bercakap perkara ini, saya bersama dengan saudara Hafiz. Saya melihat bagaimana anda merupakan pengasas dan Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa dan jarang sekali kita melihat bagaimana ada wujudnya satu kelompok ini yang mengasaskan satu kumpulan khusus di peringkat universiti. Mungkin boleh ceritakan sedikit kedua-duanya bagaimana ianya dimulakan dan mengapa mengambil jalan untuk mewujudkan satu kelompok di universiti itu supaya ada tindakan-tindakan susulan yang dapat dirancangkan bagi golongan ini. Okey, untuk bagi saya, kita ditubuhkan Persatuan Mahasiswa Istimewa ni pada tahun 2019 lagi. Baru lagi kiranya. Berbanding dengan universiti lain, dah lama. So, kita buat ni daripada saya ada join program sebelum ini dan
daripada program tu pihak mereka cadangkan untuk setiap universiti untuk buat kelab OKU. So daripada situ saya terus hubungi Haliah Pelajar dan tanya bagaimana untuk buat kelab, untuk penubuhan kelab. So daripada situ saya bergerak bersama dengan pegawai dan juga akhirnya berjumpa TNC HEPA dan mengumpulkanlah mahasiswa-mahasiswa OKU ketika itu untuk mendapatkan sign persetujuan untuk penubuhan kelab. Kalau Saudara Hafiz sendiri adalah OKU dari kategori apa? Saya OKU penglihatan B2. Akhirnya nampak sebelah mata saja sebab saya total blind, saya blind di bahagian kanan, tak nampak langsung, tapi bahagian kiri 50-50 lah kiranya. Daripada lahir lagi, daripada lahir lagi. Lahir tak cukup bulan, just masa tu 700 gram je berat saya. Okey, itu adalah permulaan dan bagaimana daripada situlah mulanya jitu. Bagaimana pula dengan saudara Azharuddin? Baik. PEMYEM adalah Persatuan Mahasiswa Istimewa Universiti Maya, ditubuhkan sejak 1998 lagi. Antara persatuan OKU yang tertua di universiti. PEMYEM ni dia ada, kita buat pembaharuan di mana kalau kita ingat, kita lihat kepada PEMYEM itu adalah istimewa, kelab OKU. Tetapi untuk di Universiti Maya, kita telah menggabungkan antara pelajar OKU dan juga pelajar bukan OKU. Bagi sebab okey, yang pertama kita nak mereka saling bekerjasama. Apabila pelajar OKU keluar daripada universiti, dia akan bekerjasama dengan bukan OKU, pekerja bukan OKU dan sebagainya. Kita mahu mereka bersama-sama dan mempersiapkan mahasiswa untuk mendepani masa depan yang lebih mencabar. Dalam segi pengelasan OKU ni, mungkin kita mungkin boleh cerita kepada kami juga kan. Biasa kita yang nampak mudah, sebagai contoh penghilatan, antara bisu fizikal yang secara fizikal ni, tapi mungkin ada juga pengelasan OKU yang mungkin kita tak perasan tapi mereka adalah sebahagian daripada pihak OKU dan menyebabkan kadang-kadang itu kita tak mengambil cakna dengan mereka ini. Betul, kurang peka dengan perkara ini. Kategori. Berkaitan tu, kalau melihat saya, mungkin orang tak tahu saya OKU. Sebenarnya saya seorang OKU fizikal. Mungkin orang tak akan nampak, menyebabkan ada beberapa isu yang menyebabkan kesukaran bagi saya. Contohnya, jika saya nak minta tolong, orang akan mempertikaikan. Buatlah sendiri. Sebab orang tak melihat saya sebagai seorang OKU. Betul. Sebenarnya saya OKU sejak tahun 2016, agak barulah sebenarnya. So saya OKU disebabkan oleh ketika saya umur 17, saya mengidap osteosarkoma ataupun kanser tulang tak 3. So daripada situ saya buat kemoterapi dan pembedahan. Saya terpaksa membuang tulang, peha dan juga lutut belah kanan dan digantikan dengan besi. Dan menyebabkan berlaku kecacatan lah. Sedikit fungsi dia tak sama, seperti saya tak boleh sujud, bersila dan sebagainya. Baik, saya nak bertanya pada saudara Hafiz. Tadi dah ceritakan memang OKU sejak dari lahir lagi. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebagai seorang OKU penglihatan, cabaran-cabaran yang telah dihadapi mungkin daripada bangku sekolah sehinggalah sekarang di universiti ni. Okey, di bangku sekolah, sekolah rendah saya belajar aliran biasa, aliran perdana biasa. Akhirnya kita kelas bersama dengan orang biasa. Saya jauh OKU ketika tu dan pasal exam, UPSR, PFR semua tu, saya kena tulisan peperiksaan, kertas peperiksaan ada tulisan besar, size A3. Memang nampak macam surat khabar lah. So daripada situ kita cubalah untuk adapt dengan orang normal yang lain. Kita pun normal juga, semua normal. So kita cuba adapt untuk belajar, untuk bersaing dengan mereka. And saya alhamdulillah lah, selepas daripada STPM saya dapat melanjutkan pelajaran ke UMT dan pada tahun 2018 akhirnya. Dan cabaran dekat universiti dia lain sikit. Sebab universiti kita kadang-kadang tu bersaing lebih kuat sebab kita kira lagi ramai lah yang bijak-bijak pandai semuanya. So kat situ cabaran dia lebih kuat dan juga saya dia kira pensyarah pun tapi pensyarah alhamdulillah beliau cakna dan juga tahu tentang OKU dan masa exam, masa pembelajaran dalam kelas pun saya menggunakan laptop dan duduk di hadapan sekali. Guna laptop. Kalau laptop tu kadang-kadang jeng ke apa tu, memang boleh katakan agak susah untuk belajar. Dan kalau
dilihat cabaran ketika pergi online. Yang tu lagi cabaran sebab kita fokus 24 hour di laptop. Betul. Untuk buat assignment, untuk kelas semua di laptop. So kat situ cabaran lebih kuatlah untuk OKU penglihatan. Itu cabaran dalam konteks OKU penglihatan yang mungkin dah melalui fasa itu daripada kecil. Berbeza pula dengan saudara Azharuddin dalam konteks kerana masalah kesihatan dan ianya agak berbeza sedikit. Saya nak bertanya dalam konteks ini, cabaran yang dihadapi itu bagaimana dan saudara Azharuddin ini bagaimana anda menguruskan cabaran ini? Kerana wujud perbezaan yang sekiranya kalau boleh cakap agak ketara lah kehidupan itu kan berbanding dengan dahulu dengan sekarang. Bagaimana dalam konteks ini? Baik. Cabaran saya nak bermula daripada saya sekolah menengah. Sejak saya mengidap kanser umur 17 tahun. Sepatutnya saya SPM tahun 2015. Disebabkan saya buat pembedahan dan kemoterapi, saya sambung study pada tahun 2016. Lepas tu saya ada 3 fasa. Yang pertama, fasa pertama saya seorang OKU wheelchair, pengguna kursi roda selama setahun. Fasa kedua saya adalah fizikal dengan menggunakan tongkat, batuan sokongan untuk berjalan. Yang ketiga seperti hari ini. Okey, apa yang saya nak sentuh di sini adalah bagaimana permulaan pihak sekolah harian biasa iaitu sekolah menengah kewasaan penari, bagaimana dia menerima seorang OKU berkursi roda untuk masuk ke sekolah, sedangkan pada waktu fasiliti tak ada. Betul. Okey. Yang pertama, ini adalah sokongan daripada pendidik bagaimana untuk melihat seorang OKU untuk berpeluang untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya menjadi seorang yang lebih berjaya. Okey, berbalik apabila saya nak masuk sekolah tu, pihak sekolah telah menaik taraf sekolah dan telah membina laluan berkursi roda di sekolah-sekolah tersebut dan telah membina satu tanda khas untuk saya dan kunci itu juga dipegang oleh saya. Itu adalah saya nak highlightkan di sini adalah contoh pengurusan sekolah yang sangat baik terhadap pelajar OKU dan ini adalah salah satu punca bagaimana OKU mampu berjaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita dengar cerita-cerita dari anda berdua sendiri, dia memberikan inspirasi kepada orang di luar sana juga. Saya nak tanya pada Hafiz sendiri, mungkin kita nak lebih meyakinkan ibu bapa dan juga orang masyarakat di luar sana bagaimana anak-anak OKU juga mampu untuk berjaya dalam hidup dan kita tidak ada persepsi bahawa kalau seseorang itu menjadi seorang OKU, contohnya seperti Azharuddin sendiri, tidak hilang semangat ataupun patah hati dan sebagainya. Boleh tak ceritakan mungkin apakah antara langkah-langkah ataupun apa yang boleh dilakukan untuk kita nak mengubah persepsi masyarakat terhadap warga OKU? Okay, first kita ceritakan daripada Kenya slot inilah. Kita tunjukkan kepada masyarakat yang OKU juga mampu untuk berjaya dalam hidup kita. Sebab di luar sana pun ramai OKU telah berjaya menjadi pensyarah, menjadi pakar ekonomi semua. Jadi kat situ kita tunjuk kat mereka bahawa OKU juga boleh berjaya dan pihak ibu bapa juga kena ubahlah stigma sebab mungkin ibu bapa sebenarnya stigma mereka fikir OKU kalau masuk pendidikan khas just kita buat kraft tangan, buat pasu, buat menanam, benda tu je. So bila dah habis je pendidikan khas di sekolah menengah, kayaknya sampai kat situ, tak ada lanjutan. Tapi sebenarnya OKU ada juga di Arus Perdana, kayaknya macam sekolah-sekolah yang total bank yang kita sekolah biasa, harian biasa, tapi mereka belajar dengan cara mereka dengan menggunakan braille. Jadi kat situ patutnya ibu bapa perlu membenarkan OKU tu untuk keluar untuk bersama dengan orang lain, tak perlu mengongkong. Itu antara yang mungkin boleh lakukan, langkah awal yang boleh dilakukan. Dan untuk kita mengakhiri perbincangan kita, ringkas saja perkeduanya bersempena dengan Hari OKU Sedunia bakal disambut pada hari esok, harapan yang ingin diutarakan oleh kedua-duanya supaya OKU ini, sejarah golongan OKU ini dapat dipertingkatkan lagi dan juga penerimaan masyarakat itu akan lebih besar lagi kepada golongan ini. Dimulakan dulu dengan Saudara Hafiz. Okey, saya harap untuk rakan-rakan seperjuangan kami daripada OKU sendiri untuk terus belajar dan juga terus menaikkan semangat mereka lah untuk akhirnya belajar untuk kebenaran gading dan juga untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kita tak ada halangan dengan
para kerajaan pun memberi green light untuk kiranya belajar, untuk bekerja. Jadi kat situ para pelajar perlu menaikkan semangat, dan juga para masyarakat juga perlu mengubahlah stigma masyarakat tentang OKU ni, yang kata OKU ni tak belajar pun tak berjaya. Baik. Saudara Zahruddin? Okey. Sebenarnya hari OKU, saya mengharapkan OKU ni dapat menunjuk sesuatu kepada orang luar sana. Dengan apa yang kita buat, kita tidak cakap banyak, kita tunjuk apa yang kita boleh buat untuk mengubah persepsi orang lain. Dan saya mengharapkan OKU ini lebih ke depan, berada di depan seperti program dan sebagainya, untuk orang nampak kita, orang nampak kelebihan kita, dan orang nampak apa yang OKU boleh lakukan. Baik, itu dia perkongsian daripada dua saudara mahasiswa kita, Muhammad Nur Hafiz Razali dan juga Muhammad Azharuddin bin Azmi. Terima kasih kerana bersama kami dan juga berkongsi kisah anda. Semoga kepada berjaya, insya-Allah. Kita harapkan agar yang baik-baik saja dapat dilakukan dan golongan ini terus mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Kita sudah pun berada di rancangan dan pastinya antara yang menarik perhatian kita hari ini, teka-teki siapakah bakal membarisi kabinet ataupun nama-nama yang akan menghiasi kementerian-kementerian, kerana kita lebih kurang dah dekat seminggu ni tak ada lagi nama tersebut kan. Diharapnya dinoktahkanlah hari ini. Hari ini ke? Adakah segala persoalan akan terjawab hari ini? Kita tunggu. Baik, itu saja dari kami untuk hari ini dalam Apa Khabar Malaysia. Anda bersama saya, Fasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Dina Syah Salin. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Bye. Bye.